Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Tapi cerita kali ini, ketiga-tiga cerita dia Abang suka gila. Nanti Abang ceritakan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, Abang dapat satu kiriman daripada salah seorang sahabat kita yang menontonlah channel Abang, iaitu daripada produk Rihura. Dihadiahkan ke Abang satu produk yang dalamnya ada macam-macam makanan, tapi kebanyakannya kalau tak silap Abang ni adalah makanan sunnah. Ada buatin, ada korma, lepas tu ada kacang, Abang panggil dia kacang tupai, mak Abang pun panggil dia kacang tupai, pistachios kan kalau tak silap. Jadi dia hadiahkan kepada Abang. Lepas tu Abang pun berjanji, bukanlah berjanji, tapi Abang cakap Abang nak iklankan, mana tahu ada siapa-siapa yang nak beli. Jadi ini adalah produk satu kotak makanan sunnah. Kalau siapa-siapa yang berhajat, bolehlah tekan pada link yang Abang sediakan dekat dalam ruangan informasi, ruangan description box. Jadi bolehlah dapatkan. Abang pun belum buka lagi, dia baru je bagi ke Abang, dan Abang akan rasalah itu adalah hadiah. Terima kasih sangat-sangat hadiahkan Abang. Jadi sebelum kita mulakan cerita, jomlah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan ibadah kita, dan juga kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama berlaku dekat Kuala Lumpur, dialami oleh seorang budak perempuan namanya Afrina, tapi bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku pada tahun 1996. Pada waktu tu Afrina daripada kampung, dia dapat kerja dekat Kuala Lumpur. Jadi bila dia sampai dekat Kuala Lumpur, atas bantuan kawan-kawan dia pun dapatlah satu rumah sewa. Jadi dalam satu rumah sewa tu ada 4 orang perempuan, termasuk dia lah. Jadi penduduk asal tu ada 3 orang, termasuk Afrina, jadi 4 orang semua sekali yang menetap dekat dalam rumah tu. Dan Afrina bekerja sebagai seorang sekretari dekat satu company besar dekat Kuala Lumpur. Dan Afrina cakap dia bersyukur sangat-sangat sebab gaji besar pada waktu tu, 1996, dia dapat gaji lebih daripada 2,000. Dan dia kata duit tu memang digunakan untuk menyekolahkan adik-adik dia, dan Alhamdulillah rezekilah berkat doa mak ayah, dia cakap. Tapi dia tak sangka sebenarnya apa yang berlaku dekat rumah tu adalah sesuatu yang luar biasa. Okey, nanti Abang ceritakan. Bila Afrina pun masuk dalam rumah, sebelum tu bila Abang dapat cerita ni kan, Abang rasa macam ini boleh jadi filem. Nanti Abang ceritakan mukadimah sikit. Jadi dia kata masa mula-mula dia masuk dekat dalam rumah tu, tak ada apa-apa, okey je. Sebab budak-budak rumah tu bukan kebanyakannya, tapi semuanya solat, orang yang jaga semayang, dan semuanya bertudung. Maksudnya orang yang menjaga penampilan ala muslimah punya penampilan kan. Dan pada waktu tu Afrina, dia kata dia masih lagi belum bertudung. Cumanya bila dia tengok kawan-kawan dia bertudung ni, dia rasa macam seronok lah juga. Satu environment yang sangat gembira lah, dia kata, sangat islami. Mungkinlah dia kata pada waktu tu, dia kata dia macam dah tergerak-tergerak hati nak bertudung juga. Tapi dia kata dia biarlah datang daripada hati, bukan daripada paksaan. Dia kata okey lah. Jadi dia kata pada minggu pertama, minggu kedua, semuanya okey. Budak rumah dia yang terdiri daripada kakak-kakak, sebab pada waktu tu Afrina masih lagi berumur 23 tahun. Jadi yang lain-lain tu dah ada 27, ada umur 30, dan ada umur 28 tahun, lebih kurang lah macam tu umurnya. Semuanya baik-baik, dia kata. Semuanya memang perangai yang elok, kejut subuh. Kadang-kadang diorang pergi surau. Dalam masa 2 minggu tu Afrina nampak diorang pergi surau. Tapi tak sangka pada satu hari, dan ini adalah titik permulaan Afrina mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Kejadian ni bermula pada satu petang. Waktu tu Afrina balik daripada kerja. Bila dia balik daripada kerja, dia tengok kakak-kakak tu tengah berborak-borak dekat meja makan. Waktu tu dia pun nak join lah kakak-kakak tu berborak. Tapi bila baru dia nak melangkah ke arah meja makan, nak berborak, nak berjoin lah kakak-kakak tu borak, terus kakak-kakak tu ubah topik perbualan. Waktu tu Afrina dah rasa macam ada yang tak kena ni. Mesti ada yang tak kena. Dia kata ada sesuatu yang tak kena. Jadi kakak-kakak tu mulalah ubah perbualan. Lepas tu cakapnya agak berbisik-bisik selepas tu. Dan Afrina rasa macam pelik. Itu adalah titik permulaan yang apa
dia punya cerita di sebalik cerita ni. Jadi Afrina pun pada waktu tu dia anggap benda tu mungkin ada satu rahsia yang kakak-kakak tu tak nak beritahu pada dia. Jadi dia lupakan macam tu aja. Tapi rupanya start daripada petang tu sampai menjejak 1 minggu selepas tu, kakak-kakak tu dah tak nak lagi berborak dengan Afrina. Kalau boleh dia mengelak untuk berborak dengan Afrina. Kalaupun berborak hanya macam bertembung. Lepas tu berboraklah sikit. Lepas tu dah masuk bilik masing-masing. Dan pada satu malam, waktu tu tengah tidur, waktu tu Afrina kata dia betul-betul ketakutan sebab seluruh bilik dia berbau kemenyan. Pelik kan? Memang seluruh bilik dia berbau kemenyan yang sangat kuat sampaikan Afrina terpaksa buka tingkap. Walaupun Afrina cakap pada waktu tu dia sangat takut untuk buka tingkap. Dia bukanlah orang yang berani. Tapi disebabkan bau kemenyan tu terlalu menusuk hidung, dia terpaksa buka tingkap halau semua bau-bau kemenyan tu keluar daripada bilik dia. Dan pada malam tu dia tak dapat nak tidur. Sebab kita semua tahu bau kemenyan memang sangat rapat dengan budaya alam sebelah orang Nusantara. Jadi kalau bau-bau kemenyan tu memang menandakan ada sesuatu. Jadi malam tu Afrina tak dapat tidur. Esok pagi dia ceritalah dengan budak office dia. Jadi kebanyakan dekat budak office dia bagi tahu mungkin itu adalah angkara kakak-kakak yang tinggal dengan Afrina. Jadi Afrina bertekad balik daripada tu dia nak tanya dengan kakak-kakak tu sebenarnya siapa pula yang bakar kemenyan. Tapi bila dia sampai rumah, baru dia nak buka mulut, nak nanya dengan kakak-kakak tu berterabur lagi masuk dalam bilik masing-masing. Dengan kata lain, kakak-kakak tu macam tak nak beritahu, tengah menyorokkan sesuatu. Okeylah, dia kata tak apa. Jadi Afrina cari, kalaulah di sekitar dapur ataupun di sekitar ruang rumah tu ada dupa tempat pembakaran kemenyan tu, dan akan dia carilah bukti kalau kakak tu memang bersubahat dalam menyalakan kemenyan tu. Dan akhirnya Afrina dapat jumpa dekat tong sampah di dapur ada bekas-bekas plastik yang macam bekas kemenyan, maksudnya kemenyan yang dibeli dan dibakar. Jadi tahulah Afrina sebenarnya kakak-kakak dia yang bakar kemenyan pada malam tu. Tapi dia tak tahu apakah punca utama kakak-kakak dia tu bakar kemenyan. Tapi dia yakin kemenyan kalau dari segi kehidupan orang Nusantara, terutama orang Melayu, dia ada kaitan dengan alam sebelah. Jadi Afrina pun besok pagi dia tanyalah dengan kawan-kawan dia apa sebenarnya tanda kemenyan tu. Jadi adalah seorang kakak dekat office tu bagi tahu kemenyan tu kalau kita ada membela. Selalunya kalau bomoh-bomoh perempuan ataupun bomoh-bomoh gunakan kemenyan tu sebagai perantaraan. Jadi bila dengar macam tu, tahulah Afrina. Dia buat kesimpulan. Afrina cakap dia buat kesimpulan dalam otak dia pada waktu tu yang kakak-kakak ni mengamalkan kurafat. Sesuatu yang kurafat yang tak tahu puncanya. Dan dia pun menjalani hidup macam biasa. Dia malas nak bising-bising. Dia kata dia malas nak gaduh-gaduh dengan kakak-kakak tu, walaupun kakak-kakak tu dah tak bercakap dengan dia lagi. Okeylah. Selang 2-3 hari lepas tu, pada satu petang, waktu Afrina tengah siap-siap nak balik kerja. Waktu tu dia balik kerja tengah siap-siapkan diri. Dia terpandang dekat satu sudut bilik dia. Dekat bilik dia, dekat sudut, ada satu bekas. Dalam bekas tu seolah-olah macam ada jeruk timun. Waktu tu Afrina kata selama dia tak pernah nampak pun jeruk timun yang macam timun tu lah, jeruk dekat dalam bilik dia. Jadi dia ambil, dia cuba buka tapi tak boleh. Seolah-olah benda tu dah digam. Jadi dia pun pelik, mana datang jeruk ni? Dia kata bukanlah jeruk, tapi seolah-olah macam jeruk dan baunya agak-agak masam sikit. Dan yang dia perasan dalam bekas tu ada satu paku yang agak besar. Okeylah, jadi dia pun keluar daripada bilik. Dia cuma nak pastikan ada tak bekas yang sama di sekitar rumah. Sebab dah sebulan lebih Afrina duduk dekat rumah tu. Inilah pertama kali dia perasan ada bekas yang berisi jeruk dan juga paku dekat dalam bilik dia. Dan bila dia cek luar rumah, maksudnya dekat kawasan ruang tamu, ruang makan dan ruang dapur, memang banyak bekas-bekas yang berisi jeruk dan juga paku tadi. Bukan satu, tapi banyak. Pelik, kata Afrina, pelik sangat-sangat. Jadi pada waktu tu dia kata mungkin
mungkin akak dia ni memang dah bertindak melampau mengamalkan ilmu hitam. Mungkin kakak dia ni memang tak suka dengan dia, lepas tu cuba untuk memberi santau, lebih kurang macam tu, santau pada dia. Jadi Afrina kata pada waktu tu dia memang betul-betul takut, sampaikan dia minggu tu dia balik kampung, dia bercerita dengan mak dia, nangis. Dia kata dia nangis, dia kata dia tak tahu nak buat apa, dia nak cari rumah, dia kata dia tak familiar lagi ataupun tak biasa lagi dengan kawasan Kuala Lumpur ni. Lagipun rumah sewa yang dia sewa sekarang memang dah murah, yang rumah-rumah lain semuanya mahal. Tapi mak dia cakap sabarlah, mesti ada hikmahnya. Jadi dia pun baliklah ke Kuala Lumpur balik, dia balik dekat rumah sewa tu. Jadi dah dua kejadian membuatkan Afrina rasa berteka-teki, kenapa kakak-kakak rumah dia ni sanggup buat dia macam ni, menyantau-nyantaukan dia. Tapi rupanya ada satu lagi peristiwa yang buatkan Afrina betul-betul rasa tertekan. Waktu malam Afrina tengah tidur, dia dengar dekat depan pintu bilik dia macam ada orang bercakap-cakap. Jadi dia tengok daripada bawah pintu memang ada bayang-bayang orang. Jadi dia agak ini adalah kakak-kakak rumah dia tengah buat sesuatu dekat depan bilik dia. Tak apalah, dia biarkan. Dia kata Allah Ta'ala ada. Dia kata apa-apa kesusahan dia Allah Ta'ala tolong. Walaupun kakak-kakak tu cuba nak menyantau dia, tapi dia berdoa pada Allah Ta'ala moga semuanya dilindungi lah, hidupnya dilindungi. Esok pagi selepas dia solat subuh, dia keluar daripada bilik dan dia cek apa sebenarnya yang ada di sekitar pintu bilik dia. Memang betul apa yang Afrina jangka, dekat atas pintu bilik dia ada segulung kertas, dan bila dibuka gulung kertas tu ada tulisan macam tulisan Jawi, dan Afrina yakin ini adalah mentera. Afrina kata waktu tu dia rasa betul-betul tertekan dan dia memang bertekad nak keluar daripada rumah tu, dan dia rasa macam dia dah tak selamat lagi duduk rumah tu. Dia rasa kakak-kakak tu memang sesuatu sangat-sangat. Semua kakak-kakak tu macam seolah-olah mengamalkan kurafat, bakar kemenyan, letak jeruk dengan bekas jeruk dengan paku, nak cakap gunting lah, paku dekat dalam bilik dia. Macam mana kakak dia boleh masuk dalam bilik dia? Mungkin ada kunci pendua kan. Dan juga yang paling teruk adalah kakak tu letak gulungan mentera di atas pintu bilik dia. Nampak je kakak-kakak tu semua semayang alim macam tu, tapi tak sangka dia kata orang yang bertudung macam tu mengamalkan ilmu-ilmu yang kurafat. Dia tak bertudung, dia kata dia pun tahu itu kurafat. Takkanlah akak-akak ni sanggup, dia kata sanggup buat dia macam tu. Tapi ada sesuatu yang mengejutkan semua. Adakah Afrina pindah daripada rumah tu? Okey, kita sambung bahagian yang kedua. Okey, kita sambung cerita tadi dengan bahagian yang kedua. Ada satu benda yang akan mengejutkan semua orang. Okey, jadi Afrina cerita dekat abang, selepas kejadian tu yang ada 3 benda kurafat yang dia alami tu, dia memang bertekad nak pindah. Jadi minggu tu sekali lagi dia balik kampung mengadu dekat mak dia. Tempat yang paling terbaik adalah pada mak ayah lah kalau nak mengadu masalah-masalah macam ni kan. Jadi mak dia cakap mungkinlah kakak-kakak rumah tu memang kurafat, dan mungkin ada di kalangan kakak-kakak tu memang membela, iaitu ada kadam daripada alam sebelah. Dia kata mak dia bagi pandangan macam tu. Jadi mak dia cakap lebih baik pindahlah keluar daripada rumah tu, sebab takut benda tu akan mendekati Afrina lah. Jadi Afrina ambil keputusan untuk pindah rumah. Dia sempatlah bertanya-tanya dengan kawan-kawan office dia keesokan harinya kan. Bila dia pergi ke office, dia tanyalah kalau ada bilik kosong. Tapi memang nak jadi takdir, dia kata memang tak ada bilik kosong. Okey lah. Jadi ada sesuatu yang pelik Afrina cakap, yang sebenarnya mula-mula dia tak perasan, tapi disebabkan makin kuat perasaan dia nak pindah daripada rumah tu, akhirnya dia perasan satu benda yang pelik, dia kata, iaitu baru dia perasan sejak daripada dia masuk rumah tu, dia mengalami beberapa peristiwa. Yang pertama adalah dia selalu dengar bunyi kucing. Bunyi kucing di dalam kawasan rumah dia. Tapi dia jengah juga dekat luar tingkap, memang tak ada pun bunyi kucing. Dan kadang-kadang dia dengar bunyi orang cakar dinding. Itu adalah peristiwa. Mula-mula Afrina ingat rumah tu berhantu.
Lepas tu kali kedua dia ingat mungkin benda tu adalah belaan kakak-kakak tu. Jadi dia kata mula-mula dia anggap benda tu macam sesuatu yang tak payahlah nak difikirkan sangat, tapi bila dah banyak kali gangguan ditambah pula kakak-kakak tu mengamalkan kurafat-kurafat ni, jadi Afrina yakin benda yang mencakar-cakar dekat dinding rumah dia, bilik dia pada waktu malam itu adalah datang daripada rumah ataupun datang daripada kakak-kakak tu yang memang dengki dengan dia. Jadi dia kata pada suatu hari tu dia dah memang tak tahan sangat, dan atas nasihat daripada kawan-kawan dia dekat office, suruh Afrina pergi serang kakak-kakak tu. Serang tu maksudnya berbincang. Jadi balik daripada kerja tu, waktu tu hari Jumaat, Afrina cakap dia balik pada kerja tu, dia kumpulkan semua kakak-kakak ni. Dia cakap dengan kakak-kakak ni, apa masalah akak-akak sebenarnya? Kenapa akak-akak sanggup buat dia macam ni? Bakar kemenyan lah. Yang bakar kemenyan tu bukan satu malam tau, beberapa malam. Diselang-seli dengan dia jumpa botol yang berisi jeruk dan juga paku. Lepas tu ditambah pula dengan tulisan atas kertas macam mentera. Jadi dia rasa macam stres gila pada waktu tu. Dia marah akak-akak tu, dan akak-akak tu senyap bila Afrina marah dia. Jadi Afrina kata pada waktu tu dia lepaskan semuanya. Bila dah habis cerita, tiba-tiba salah seorang daripada kakak tu seng-seng lengan. Seng-seng tu macam tarik lengan lah. Dia pakai baju lengan panjang. Dia selak lengan dia. Selak lengan dia. Lepas tu dia tunjuk kat Afrina dekat sini. Ni apa? Dia kata. Lepas tu Afrina tak faham. Itu lebam, Afrina cakap. Ini engkau yang buat, dia kata. Engkau yang punya pasal. Afrina lagi bela. Apa pula yang dia punya pasal pula? Selama-lama ni bukan dia yang mengamalkan kurafat-kurafat yang panggil-panggil jin tu. Kakak. Dia punya macam kakak tua. Akak-akak tu lah yang punya pasal kan. Afrina marah lah. Dia cubalah pertahankan diri dia. Lepas tu seorang lagi akak. Okey, kalau itu betul, itu adalah bukan kau punya pasal, kata akak tu. Yang ini apa pula? Kakak yang kedua tunjuk dekat ibu jari kaki, macam ada benda gigit dan lebam kat ibu jari kaki tu. Lepas tu Afrina lagi pelik. Ni apa hal pula ni? Cakap, apa kena-mengena ni? Lepas tu barulah kakak-kakak tu buka cerita. Sebenarnya sejak daripada Afrina masuk rumah, diorang bertiga yang kena ganggu seteruk-teruknya. Dan diorang kena ganggu dengan satu lembaga yang menyerupai rimau, yang ada berbulu-bulu, ada berekor, cuma warna hitam, matanya merah. Pernah sekali dia kata benda tu gigit kaki kakak-kakak tu, isap darah. Sampaikan kakak-kakak tu semua ketakutan, dan kakak-kakak tu semua pergi cari bomoh. Pada waktu tu tahun 1996, kata Afrina, susah nak cari perubatan Islam selain daripada Darul Syifa. Tapi yang paling senang adalah cari bomoh lah kan. Dan bomoh lah ni pula yang buatkan mentera, yang buatkan kemenyan dibakar. Dan bomoh ni cakap Afrina lah yang pembawa sebenarnya. Waktu dengar macam tu, Afrina kata dia macam nak tergelak. Selama ni dia tak rasa apa pun. Dia kata dia tak pernah pun rasa dia tu ada pembawa saka. Cumanya dia kata daripada kecil memang dia akan mimpi orang bagi bayi. Lepas tu akan waktu tidur malam dengar ada macam kucing mencakar-cakar. Dia tak rasa pun tu saka. Dia kata mungkin tu bayangan-bayangan dia. Tapi kakak-kakak tu tunjukkan beberapa bukti, macam dia kena gigit kat kaki, dia kena lempang dekat belakang sampai berlebam-lebam. Lepas tu akak tu cakap tiap-tiap malam dia kata dia orang ni akan mimpi Afrina halau dia orang daripada rumah tu. Sebab itulah dia orang terpaksa panggil seorang bomoh untuk memulihkan keadaan ni, dan bomoh tu cuba seadai upaya. Walaupun kakak-kakak tu cakap, kakak-kakak tu sedar bomoh tu sebenarnya bukanlah perubatan Islam, dia buat perubatan yang ala-ala kurafat-kurafat sikit, tapi diorang dah tak tahu nak cari kat mana. Sebab tiap-tiap malam diorang stres kena kacau dengan Afrina. Waktu Afrina dengar cerita tu, dia cakap kat abang dia macam blur. Hai, aku ke yang ada saka? Selamanya dia ingat kakak-kakak tu yang ada saka. Jadi dia tak puas hati. Dia kata minggu depannya dia balik kampung. Dia nak tanya dengan mak ayah dia sebenarnya apa yang berlaku. Lepas tu bila dah berkumpul-kumpul keluarga,
Bila dah cerita segalanya, mak dia pun buka cerita. Mungkin mak dia cakap, saka arwah nenek dia ikut Afrina. Sebab mak dia pernah mimpi yang Afrina kendong baby. Kendong macam ni lebih kurang kendong bayi. Jadi dia kata dalam mimpi tu seolah-olah benda tu ikut Afrina. Lepas tu mak dia cakap warisan ni adalah berbentuk harimau putih. Dia kata yang dekat Afrina ni. Dulu harimau putih ni adalah belaan nenek dia. Dan tujuan dia bela harimau putih ni adalah untuk perubatan. Jadi dia tanya dengan Afrina, pernah tak mimpi apa-apa ke? Afrina cakap memang dia selalu mimpi dapat baby, mimpi terjun daripada bangunan 10 tingkat, dah tu dia hidup, lebih kuranglah mimpi dia macam tu. Dan dia pun tak pernah rasa diri dia macam ada saka. Jadi mak dia cakap mungkin sebenarnya Afrina lah yang pembawa saka. Jadi bincang punya bincang, akhirnya mak dia pun sementara Afrina dekat rumah cakap Afrina kata mak bapak dia pun jemputlah seorang ustaz buat perubatan Islam dekat rumah dia orang. Dan ustaz ni pun bacalah segala macam ayat-ayat suci Quran. Memang betul Afrina kata tak sangka sebenarnya selama ni daripada kecil sampai ke besar dia berdamping dengan seekor harimau putih. Bila diingat-ingat balik macam-macam peristiwa waktu dia camping dekat sekolah, dia pernah nampak harimau putih. Lepas tu kawan-kawan dia selalu mengadu yang dia punya kuku tu tajam. Macam-macam peristiwa yang berkaitan dengan harimau putih, dengan harimau. Jadi Afrina kata dia tak sangka sebenarnya dialah pembawanya. Dan diorang pun cubalah berubat dan ustaz tu berkongsi satu ilmu supaya Afrina amalkan. Ilmu tu adalah Bismillah 5. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai. Lebih kurang macam tu Abang pun pernah dengar sebab arwah atau abang pun perubatan Islam kan. Dia kata Afrina cakap siapa-siapa yang ada saka nak halau saka tu daripada badan dia, ustaz tu beritahu bacalah Bismillah 5 ni 1000 kali satu hari. Dan diamalkan selama 40 hari. Dan dia akan menjadi benteng terkuat untuk kita halau saka-saka tu keluar daripada badan. Jadi abang pun tak pasti amalan ni betul atau tidak. Jadi siapa-siapa yang tahu tentang amalan ni, baca Bismillah 5 ni 1000 kali selama 40 hari, 1000 kali sehari, tapi diamalkan selama 40 hari, boleh kongsi-kongsi dekat komen. Nanti kan ada yang cakap abang ni menyebarkan ajaran sesat pula. Tapi abang rasa bukan ajaran sesat. Sebab Bismillah 5 tu macam famous di kalangan perubatan Islam kan. Jadi selepas mengamalkan Bismillah 5 sampailah sekarang, Afrina cakap kes ni dah berlaku lebih kurang 30 tahun yang lepas. Dan dia kata sekarang ni Afrina dah pun menjadi makcik Afrina. Bukan nama sebenar nama sebenar dia lain. Dan dia pun dah menjadi makcik sekarang. Dia kata dia dah kahwin, dia pun dah ada anak-anak dah besar semua. Dia kata tapi peristiwa ni masih lagi menjadi ingatan, menjadi kenangan. Sebenarnya dia punya pengajaran, kita yang orang yang bawa saka, dia tak perasan yang dia bawa saka. Sehinggalah orang sekeliling dia perasan yang dia bawa saka. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang lelaki yang bernama Fikri. Yang ini nama sebenar. Berlaku pada tahun 2020. Memang waktu tu baru aja habis PKP. Waktu tu semua ofis dibuka semula. Dan kisah ni berlaku dekat salah satu pejabat di Putrajaya. Okey. Bila ofis semua dah buka, kata Fikri, semua orang dah kena masuk ofis balik. Jadi lebih kurang beberapa bulan lah kita semua di PKP kan. Semua orang tak boleh keluar, bekerja daripada rumah. Jadi bila masuk ofis semula, banyak sangat urusan yang dia kena uruskan, kata Fikri. Dan disebabkan tu dia terpaksa kadang-kadang tu balik sampai lewat malam. Tapi yang bagusnya bukan dia seorang yang balik lewat malam. Dekat pejabat dia tu ramai-ramai balik lewat malam sebab nak cover balik yang dah kerja work from home 3 bulan hari tu, PKP tu kan dia kata. Jadi dia kata dekat waktu ni lah terjadi satu peristiwa yang sangat menakutkan. Abang dengar apa abang takut. Abang dapat cerita ni melalui panggilan telefon. Jadi dia kata pada satu hari, dia kata memang menjadi kebiasaan bila ada majlis besar, kebanyakan daripada budak-budak office dia ni akan kerja lebih masa sebab untuk buat persediaan majlis tu.
Dia kata margin sangat besar. Jadi bos dia beritahu, hari ni dia kata kita semua kena kerja sampai pukul 12. Walaupun gaji sampai pukul 5 petang je, tapi yang lain tu daripada 5 petang sampai pukul 12 malam lillahi ta'ala, dia kata. Tak dibayar gaji tapi semata-mata untuk membantu pihak syarikat. Jadi bila dengar semangat daripada seorang bos, yang lain-lain tu semua dia kata tak ada masalah pun, termasukkan Fikri. Tak ada masalah nak kerja lebih masa. Yang penting kita sama-sama kerjasama, sama-sama selesaikan tugas ni sampai habis. Jadi pada malam tu semua orang lah bertungkus lumus lah kerja. Office tu sangat besar, pejabat tu sangat besar, dibahagikan dalam beberapa bahagian. Tapi bahagian Fikri ni tak ramai. Waktu tu hanya ada 3 orang aja yang bekerja sehingga lewat malam. Fikri, lepas tu ada seorang budak perempuan, kita letak nama Wati, lepas tu ada seorang bos dia, iaitu kita letak nama Nina. Dalam salah seorang penonton. Jadi Nina, bos dia dan juga Wati. Bertigalah dia orang kerja pada petang tu. Daripada pukul 5 bertungkus lumuslah dia orang bekerja sampailah pukul 8 malam. Bila pukul 8 malam, okeylah. Tiba-tiba bos tu cakap dia nak keluar sekejap. Okey, bos tu pun keluar. Selang beberapa minit bos tu masuk baliklah dalam office. Tapi lepas bos masuk balik dalam office, ada sesuatu benda yang pelik. Waktu tu pukul 8 yang pelik, iaitu bos mula murung. Muka dia macam berkerut je. Lepas tu dia cakap asyik nak marah-marah. Sikit-sikit dia hempas barang, sikit-sikit dia sentap barang. Wati dan juga Fikri memang perasan, bos ni kenapa, dia kata ada yang tak kena ke, kita salah buat kerja. Jadi Fikri pun tanyalah, bos okey bos, dia kata. Bos tu nama apa ni, Nina. Bos okey ke tak tu? Macam saya tengok bos macam pelik je, dia kata. Bos tu pandang dekat Fikri, aku okey, kau kenapa? Dia kata. Fikri kata, tadi baik pula mood dia, tiba-tiba mood dia swing macam ni, dia dapat telefon daripada suami dia ke apa. Mana tahu ke suami anda ditangkap basah. Memang swing lah mood bos macam tu kan. Pelik, dia kata. Pelik. Jadi dia pun cakap dengan Wati, perasan tak bos tu macam pelik je. Wati kata Wati dah lama perasan, sejak daripada dia keluar dia masuk balik tu, memang dah perasan perangai dia memang pelik-pelik. Lepas tu dia jalan-jalan, dia sepak barang, dia jalan-jalan merengus-rengus macam tu. Dia memang pelik sangat, dia kata. Okeylah, berjalanlah, dia orang teruslah buat kerja, termasuk bos tu. Bos tu dia duduk dalam office lah kan, buat kerja. Lebih kurang pukul 8.30 tiba-tiba bunyi azan maghrib, azan isyak. Bila azan isyak berkumandang dekat dalam office tu, tiba-tiba bos ni berhuru-hara. Dia huru-hara, kalang kabut dia. Cepat-cepat dia ambil barang-barang dia keluar daripada bilik tu sampai dia merempuh pintu kaca tu. Dia pergi masuk dekat dalam tandas. Yang Wati dengan Fikri ni tengok aje bos tu sampai ke ujung tandas. Sambil tu Fikri pandang pada Wati. Bos tu kenapa? Takut dengan azan ke apa? Ke dia nak berubah jadi werewolf ke apa je kau? Wati pun tak ada jawapan. Wati pun pelik, dia kata. Kenapa bos tiba-tiba dengan azan, dia berterabur masuk dalam bilik air. Dan bos keluar selepas habis azan. Bila keluar habis azan, dia keluar pada bilik air. Lagi perangai dia, lagi macam haram daripada tadi. Merengus memang tak boleh cakap lah. Mencarut je daripada tadi. Lepas tu habis. Fikri tanya, bos ni nak buat macam mana? Dimakinya Fikri terus. Lepas tu Wati pun kena. Hempas-hempas meja, hempas-hempas barang. Jadi Fikri dengan Wati jadi takut kerja. Jadi diorang pun tak apalah, malas nak bertegur dengan bos tu. Diorang pun terus nak buat kerja. Terus buat kerja sampai lebih kurang pukul 11 malam. Pada waktu tu semua kerja dah siap. Fikri pergilah jumpa dekat bos tu. Cakap, bos, kita orang nak balik. Bos tu terus pandang Fikri. Lepas tu kata, pergilah balik kalau kau nak balik sangat, dia kata. Jadi lepas cakap macam tu, Fikri pun pergilah dekat kawasan, dekat meja dia beritahu kat Wati, jomlah balik. Aku pelik tengok bos ni. Waktu Wati kata, jom kita balik. Jadi diorang pun berkemas-kemas. Sewaktu diorang berkemas-kemas nak balik, bos dia berjalan ke kawasan mesin photostat. Berdiri kat mesin photostat. Nak jadi cerita, bos dia ni memang tak bertudung. Jadi free hair kan.
Jadi rambut bos ni panjang. Waktu dekat mesin photostat tu, kan photostat tu kan mesinnya ada cahaya-cahaya dekat mesin photostat tu kan. Dan mesin photostat punya cahaya tu kadang-kadang memantul ke arah bos. Jadi Fikri tengok daripada jauh, macam setan pula bos aku. Seram, dia kata. Jadi cepat-cepatlah dia dengan Wati pergi nak keluar daripada office tu. Bila nak keluar daripada office tu, dia pun cubalah sentuh kad, abang nak cakap lerek kan, sentuh kad pada pintu supaya pintu tu boleh terbuka. Sebab pintu tu kalau tak disentuh kad, dia tak mungkin terbuka. Bukan sebarang-sebarang orang ada kad tu. Waktu dia sentuh kad tu tak boleh, dia pelik. Waktu dia sentuh sekali lagi, kad tu tak boleh. Lepas tu dia pun tanya dengan Wati, aku punya kad rosak, engkau punya kad macam mana? Wati pun sentuh tak boleh. Tak apalah, dia orang pun kata mungkin pintu tu rosak. Dia orang pun nak bagi tahulah dekat bos. Jadi dia orang pun berjalanlah masuk ke dalam office mula. Bila dia orang tengok, office tu sebenarnya dah gelap, bos tu dah tak ada. Tapi mesin photostat bergerak. Waktu tu baru dia perasan yang bos tu bukanlah bos, tapi sesuatu. Dia orang berterabur, dua orang pergi dekat pintu kaca. Memang kali ni bukan sentuh tit tit, tak ada tit 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 tit, tak boleh terbuka juga pintu tu, tetap juga pintu tu tak terbuka. Digoyang-goyang pintu tu sampaikan Fikri terpaksa azan, barulah pintu tu terbuka. Wati dah nangis dah, muka dah macam kena kapur dah, memang sedih nah lah dia kata. Waktu tu dia orang pun berlari keluar daripada office tu, pergi dekat lift. Sampai dekat lift, dia orang pun masuk dalam lift, dan lift pula dikelilingi dengan cermin. Dan ada sesuatu yang pelik. Bila dia orang keluar daripada lift, bila sampai dekat ground floor kan, tingkat satu, tingkat bawah, keluar daripada lift, bayang-bayang dia orang yang ada dekat cermin tu masih lagi ada. Waktu tu memang Wati dengan Fikri berlari keluar balik pada rumah. Balik ke rumah. Keluar daripada office. Lepas tu dalam perjalanan tu tiba-tiba Fikri dapat telefon daripada bos dia. Dia dapat telefon pada bos. Lepas tu tengok bos dia telefon, dia pun angkat lah. Dia buat macam tak tahulah. Lepas tu bos dia cakap, Fikri, ada benda yang saya nak suruh tadi, awak dah balik ke? Saya dah balik bos. Dia kata, macam ni, awak patutnya masukkan kotak A ke dalam kotak B. Atau Fikri pun okey. Dia kata, bos saya nak tanya satu benda. Apa dia bos yang kata? Bos ada dekat mana? Saya ada kat rumah. Saya balik pukul 8 tadi. Kenapa juga? Barulah Fikri tahu. Memang confirm yang dia berdepan dekat office dengan Wati tadi bukanlah bos dia, tapi sesuatu. Lepas tu Fikri pun cerita dengan bos dia. Bos dia walaupun tak nampak, dia ada dekat rumah. Morong, jangan cerita, saya dah ketakutan ni. Memang betul. Esok paginya bila dia cek mesin ataupun CCTV, bukan CCTV lah, mesin balik tu kan, memang betul bos dia balik pukul 8 malam. Memang betul dalam peristiwa sebelum tu, bos dia keluar daripada office pukul 8 malam. Dan tiba-tiba bos dia patah balik. Yang patah balik tu bukan bos dia, tapi bos daripada alam sebelah. Agaknya dia seronok kerja dekat situ. Jadi itu adalah peristiwa yang ngeri yang dialami oleh Fakri, berlaku dekat salah satu pejabat di Putrajaya di zaman selepas PKP tahun 2020. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap sangat-sangat cerita kali ini memberikan hiburan pada masa yang sama, pengajaran untuk abang dan juga semua. Terima kasih juga dah yang membelikan baju nak dijadikan cerita, baju JSPL dan juga perapan sate yang abang jual dan juga sambal lari yang abang jual. Alhamdulillah sangat-sangat. Yang paling menggembirakan abang adalah setiap kali jualan tu mendapat kata-kata semangat dan komen positif. Dan suka abang nak ingatkan, di awal video tadi abang ada beritahu kalau siapa-siapa yang nak beli hadiah Rihura, abang dapat hadiah. Siapa-siapa yang nak beli set makanan sunnah ni, bolehlah hubungi, tekan link pada yang abang sediakan, link dekat kawasan information atau description area tu kan, dekat bawah video tu. Teringin nak rasa-rasa makanan sunnah yang di packing secara satu kotak bersama ni, bolehlah tekan link tu, nanti bolehlah buat order. Abang memang tolong-tolonglah, yelah
kita kan sesama rakyat Malaysia tolong satu sama lain untuk menaikkan ekonomi kita semua. Okey, hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.